Ada apa-apa soalan sebelum cikgu masuk kepada ikatan ion? Tak ada? Okey, tak ada kan? Kita teruskan kepada ikatan yang pertama, ikatan ion. Kita nak lihat pembentukan ion. Okey, contoh kat sini unsur natrium. Okey. So ingat lagi tak awak dah belajar susunan elektron kan? Dah. Macam mana nak susun buat susunan elektron? Kita tengok yang bawah ni. Apa yang bawah ni? Kelas? Nombor proton. Nombor proton sama dengan bilangan elektron. Kan? Sama juga dengan jumlah proton. Bilangan proton. Okey. Iaitu cikgu percaya semua dah tahulah. Jadi ada 11. Jadi awak dah belajar petala pertama. Okey, kalau natrium macam ni, petala ini nukleus. Jadi petala pertama ni revision lah kan. Kita ada 2 elektron. Boleh buat pangkah, boleh buat dot. Petala kedua kita ada 8. Dan petala ketiga ada berapa kelas? 1. So apakah yang nama bagi petala yang paling luar tadi? Apa nama dia? Cikgu buat color lain sikit tu. Apa nama dia? Valence. Electron valence. Jadi yang menjadikan sesuatu tidak balas kimia itu adalah electron valence. Sama ada dia derma ataupun dia nak terima. Okey. Jadi dah ada gambar kat situ. Okay, so itu yang versi PowerPoint punya. So nampak macam terabur sikit kat situ kan. Tapi sama je. So yang pertama yang atas tadi, ni kita panggil apa ni? Lukisan ni merujuk kepada apa? Zarah apa? Ingat lagi zarah? Zarah ada berapa kelas? 3. Zarah ada berapa? 3. Yang pertama? Atom. Yang kedua? Molekul. Yang ketiga? Ion. Okey, bagus. So ini adalah apa? Yang pertama ni. Zarah apa? Atom. Okay. So sekarang kita ada electron valence kan? Bila ada electron valence satu ni kat luar, dia tak stabil. Ada pasangan. Dia kalau petala ketiga ke atas perlu cukup 8. Dalam silibus SPM lah. Sebab kalau silibus yang lagi tinggi, petala ketiga tu boleh sampai 18. Jadi untuk silibus SPM, awak hanya perlu tahu petala ketiga muat 8. Jadi dia ada satu ni, dia tak stabil. Dia perlu derma. Derma tadi sesuatu sifat yang positif. So sebab itu dia jadi ion positif kat sini. So awak nampak elektron valence tadi dah hilang kan? Tak ada. Pergi mana? Sudah didermakan. Nampak? So ini adalah susunan elektron bagi ion. Jadi kena beza atom dengan ion, yang mana dalam exam selalu pelajar tertukar. Kita nak suruh lukis ion, awak lukis atom. Apa beza struktur dia? Awak tengok ada ni kan? Macam ada bracket ni. Macam ada bracket. Dan juga kita kena tulis ion charge dia. Charge dia. Boleh? So ini susunan dia 281, tak stabil. Atom tak stabil. Manakala untuk selamat datang Tuan Haji Samsul. Dah left dah. Dia masuk sekejap. Apa tadi guna cerita? Atom 281 tak stabil. So sekarang dah jadi 28. 8 ni kita panggil oktet. Susunan elektron oktet yang stabil. Bila capai 8 dia stabil. Boleh? Ada lagi.
Alright, dan persamaan dia kat situ. Okay, persamaan kimia dia. Dan persamaan setengah. Okay. So asalnya dia buat macam tu. Na tolak elektron tadi kan. Satu kita tak perlu tulis Kalau satu kita tak perlu tulis. Kalau awak tulis tak menjadi kesalahan. Tapi kelakar sikit lah. Sebab kita memang tak tulis. So kita tak nak tolak elektron. Kita akan pindahkan elektron ke sebelah sini. So dalam operasi matematik kalau tolak pindah jadi tambah kan. Itu yang ayat mudah lah, ayat matematik yang mudah nak faham. Tolak kita pindah sini jadi tambah. Jadi ini adalah persamaan setengah. Ini adalah persamaan setengah. Okey, jadi apa yang terjadi? Atom natrium mendermakan satu elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kena tambah bila sebut elektron oktet, ada. Bukan dan sebenarnya yang. Oktet yang stabil membentuk ion Na+. Okey, itu ion positif. Kita tengok pula ion negatif. Ion negatif sekarang kita tengok 287. Kalau 7 agak-agak dia nak jadi oktet tadi, perlu berapa? Ataupun awak tengok sendiri, ini kumpulan berapa? Kumpulan berapa kelas? 17 kan? Cikgu cakap tadi, dia akan bentuk ion apa? 17? Kan? Kita ada 15, kita ada 16. Ini negatif 3, ini negatif 2. Jadi ini negatif 1. Cara nak ingat. Okay. Jadi ion kumpulan 17 akan bercas negatif 1. Dia buat apa? Okey, kita tengok kat sini. Elektron, susunan elektron atom klorin. Bila sebut atom, tak stabil. Jadi sifat dia adalah meminta-minta. Dia nak berapa untuk completekan 8? Dia perlu 1. So awak tengok daripada 287. 287 kat situ, dia akan tambah 1 elektron. Okey, sekarang jadi 288. Daripada 287, 7 elektron valence jadi 8 elektron valence. Kita panggil susunan elektron oktet yang stabil. Kalau tadi persamaan setengah dia, kita compare tadi, Na elektron sebelah kanan kan. Kalau derma, elektron sebelah kanan. Ni maksudnya derma. Okay, so jangan confuse. Awak ingat ion menerima. So yang sepatutnya atom Na menderma jadi ion. Yang ni pula atom klorin menerima 1 elektron. Membentuk ion. Apa nama ion Cl- ni? Siapa tahu? Nama dia. Apa nama dia? Kalau tadi natrium, kita panggil ion natrium. Mana tadi? Ini. Ion natrium. Na+. Sekarang Cl-, siapa tahu nama ion dia? Senyap semua. Tahu Klorida. Tak tahu? Ion klorida. Bagus. Siapa? Maisarah. Klorida. Ingat, bila kumpulan 17 membentuk ion, daripada in tukar kepada ida. Bromin, bromida, ion klorin, klorida, fluorin, fluorida. Ingat. Jadi ini adalah dua contoh pembentukan ion positif dan juga pembentukan ion negatif. Jadi ada negatif, ada positif. Maka kita tengok sekarang Na atom kan. Okey. Dengan atom klorin. Okey, nampak situ. Dia buat apa ni? Mana pandai menunjukkan apa? Kongsi. Mana ada kongsi, kongsi-ko. Dia buat derma. Derma. Okey, bagus. Okay.
istilah yang tepat derma ataupun menyingkirkan. Tapi mudah faham derma lah sebab ada penerima. Okey, jadi tadi 2, 8, berapa 28? 1. Ini 28 berapa? 7 kan? Jadi daripada 281 dia derma jadi 28 oktet yang stabil. Yang ni pula daripada 287 jadi 288. Jadi ini tak stabil. Ini masing-masing mencapai susunan oktet yang stabil. Okey. Boleh? Okey, penerangan. Okey, ini ada penerangan. Cikgu boleh pergi lajulah. Susunan elektron atom natrium ialah 281 dan atom klorin ialah 287. Atom Na menderma satu elektron. Semua cikgu dah ceritalah bentuk ion natrium. Okey. So awak boleh gantikan Na plus kepada ion natrium. Boleh juga. Kalau nak buat formula pastikan betul. Kalau awak buat ion tapi awak tulis Na salah. Jadi hati-hati. Okay. So ini bersama setengah dia. Apa tujuan dia? Mencapai susunan elektron oktet. Cikgu sarankan awak menggunakan perkataan yang. Okay. Yang keempat, atom klorin menerima satu elektron berbentuk ion klorida. Okey, so kat situ ion klorin, kenapa kat sini jadi 2? Tiba-tiba ni kan. Awak belajar kumpulan 17 hari tu. Dia berbentuk apa? Molekul. Molekul kan? Kita panggil duiatom. Jadi paling mudah awak nak ingat, kumpulan 17 ni dia mesti membentuk mesti melibatkan ion atom molekul duiatom. So kalau awak tulis klorin tambah elektron tak tepat. Okay? Jadi kita perlu pastikan Cl2 menerima 2, sini pun mesti 2 lah, balance kan. Nanti ini kita akan pergi dengan lebih detail lah. Okey, tujuan dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. So, bila ada charge, terjadinya daya tarikan elektrostatik dan menjadi sebatian ion. Okey. Cikgu sikit je pengenalan ikatan kovalen. Ataupun macam tak sempat lah ikatan kovalen, kita sampai ikatan ion saja. Sebab tinggal 8 minit, cikgu nak buat quiz. Cikgu nak buat quiz. So ready? Sekejap. Cikgu akan bagi kat ruangan chat. Cikgu dah send kat ruangan chat. Sila masuk. Belum ada lagi penyertaan. Mana? Klik saja. Ruangan chat rujuk ruangan chat. Dah ada yang masuk. Lupa. Next time letak nama kelas sebab cikgu tak senang nak nilai. Ni markah PBD ni nanti. Letakkan nama kelas. Kita baru ada 8. Come on nak habis dah ni. 9, 10, 11. 12. Kita ada penyertaan dalam Google Meet dekat 12 orang. 13. Kita ada 14 orang Ke 13 je?
13. Ada tak ada kan? Ada 14. Maksudnya paparan Google Meet tak betul lah. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada dah kan? Ada 14 saja. Alright. So ready? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita nampak Haikal daripada Pak Stamp A2 sedang mendahului. Diikuti oleh Hanis 4A1. Okey, Hanis 4A1 mendahului, merampas kedudukan yang pertama. Diikuti oleh Haikal Pak Stamp A2 dan juga Alia. Okey, Ahmed Emir daripada Pak Stamp B melonjak ke tangga ketiga. Okey, lain-lain masih lagi belum menjawab. Syakir belum jawab. Belum jawab dengan tepat betul tu. Syamil, Amir Aisyah, sila jawab sebaik yang mungkin. Okey, sekarang Haikal daripada Pak Stamp 2 mendahului. Okey, diikuti oleh nampaknya Alia daripada Pak Stamp A2 merampas kedudukan yang pertama. Okey, kita ada lebih kurang berapa soalan 19 kot. Okey. Alright, kita ada 19 soalan. Okey, kita ada 19 soalan. Soalan pertama pun dah ada 8 yang salah. Kita tengok leaderboard siapa yang nampaknya Maisarah Aisyah daripada 4A1. Dirampas pula oleh Shazana. Okey, Haikal masih berada dalam kelompok 3 yang teratas. Maisarah ketiga. Okey, Anik tiba-tiba melonjak ke tangga kedua. Okey, come on Anik. Teruskan menjawab soalan mudah saja. Okey, Shazana masih lagi mendahului dengan kiraan mata 8840. Diikuti oleh Anik 4B, Maisarah daripada 4A1. Okey, nampaknya Anik sekejap saja dapat merasai tempat yang pertama tadi. Okey. Masih lagi Shazana daripada 4A1. Anik kembali bertahta tempat yang pertama dengan 1,500 mata. Okay. Anik masih lagi mengekalkan kedudukan tempat yang pertama diikuti oleh Shazana. Shazana melonjak kembali ke tempat yang pertama merampas daripada Anik. Okey, kawan-kawan yang lain, Hanis 4A1, Adawiyah 4 Stamp B2, 4 Stamp B, Syakir, Ahmad Emir, Afiqah, Fatul, sila menjawab dengan baik. Okey, sekarang kelihatan Anik menguasai tahta di tempat yang pertama diikuti oleh Shazana dan juga Maisarah. Macam racing dah Okey, siapakah yang akan menang kuis pada hari ini? Okey, Anik masih lagi tempat pertama 11,220 diikuti oleh Shazana daripada 4A1 dan Maisarah Aisyah daripada 4A1. Alright, Anik masih lagi menjawab, ada sikit lagi soalan. Anik, Shazana masih ada lagi sedikit soalan. Okey, nampaknya Shazana sekarang berada kedudukan yang pertama. Adakah Anik mampu untuk merampasnya? Anik masih lagi tak habis menjawab. Okey, itu dia nampaknya Anik daripada 4B telah merampas kedudukan yang pertama. Okey, masih lagi terbuka ya, sebab masih ramai yang belum habiskan jawab. Okey, bagi masa 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi.
cikgu akan tutup. Okey, sekarang masih lagi tujuan pertama Anik, kedua Syazana, tapi benda ni boleh berubah. Sebab ni kita tak kira masa, kita kira menjawab. Maisara mungkin boleh merampas pekan pertama. Kita tengok nanti Maisara dan juga Haikal pun dah habis kat situ. Okey, kita dah nak hampir ke jam 10. So di jam 10 cikgu akan tamatkan kuis ini dan tengok soalan-soalan yang awak jawab tu. Okay, nampaknya sekarang dah pukul 10 jadi cikgu duduk dalam kiraan 10 saat. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tamat. Okay, all done. Kita tahniah kepada juara kita hari ini, Anik daripada 4B. Diikuti oleh Syazana dan juga Maisara, dan juga tahniah kepada semua yang lain lah. Walaupun ada ramai juga yang tak berjaya habiskan semua soalan. Okey, sekarang kelas apa? Pukul 10? Awak ada kelas lain kan? Kita tak sempat bincang, cikgu akan share lah result ni. Awak ada kelas lain ke? Semua? Mesti ada kan? Okey, tak apa, cikgu akan download result ni dan akan share untuk awak tengok kembalilah. Okey, sekarang okey, cikgu minta masing-masing isi borang kehadiran ni. Okey, rujuk ruangan chat. Okey, isikan. Okey, isikan terus sebelum awak masuk ke kelas lain sebagai bukti kehadiran lah. Okey, ada apa-apa soalan boleh tanya kat borang tu, cikgu dah sediakan ruangan untuk bertanya apa-apa dalam next class, cikgu akan jawab lah. Okey. Alright. So, boleh dapat semua tu. Semua ada nama kelas kat situ. Ada 4 stem A1, 4 stem A2, 4 stem B kan? Tak ada yang lain kan? Alright. Kehadiran. Okay. Alright. So, ada apa-apa soalan? Sebelum kita tamatkan, kita dah terlajak 2 minit ni. Ada apa-apa soalan? Ataupun awak boleh tanya dekat ruangan attendant tu lah. Cikgu dah sediakan. Okay. Sebab dah terlajak 2 minit, kita akan sambung nanti ikatan yang seterusnya, ikatan covalent, dan seterusnya kita akan tengok lagi lah subtopik yang berikutnya. Dan cikgu akan bagi latihan nanti merujuk kepada buku modul awak ni. Okay. Siapa-siapa yang belum ada ataupun ada masalah dengan modul, rasa tak semua dah dapat kot. Tak ada belajar baru kan? Okay, cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp nantilah sebab kita dah lewat ni 3 minit dah. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas yang hadir dan sila bertanya kabar lah untuk kawan-kawan awak yang lain. Okay. Dengan itu kita tamatkan dan kita tangguhkan dulu kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.